Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Anda sedang Waalaikumsalam. bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Fiz dalam siaran langsung di BookTube Malaysia. Dan kita akan bersama-sama dengan Aiza Idris ataupun lebih dikenali dengan nama Bibliomam untuk membicarakan topik membina keluarga membaca. Dan saya harapkan nanti kerjasama tuan-tuan dan puan yang mana sedang menonton siaran langsung ini, jika ada sebarang pertanyaan ataupun perkongsian pengalaman tentang topik yang kita akan bicarakan pada malam ini, boleh tinggalkan di ruang komen dan kita akan sama-sama diskusikan pada malam ini. Dan tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan kita punya booktuber kan. Kita punya booktuber pada malam ini iaitu Bibliomam ataupun Aiza Idris. Aku nak guna apa ni? Bibliomam ataupun Aiza Idris? Mana satu? Aiza je lah. Aiza, okey. Tapi penggunaan rasmi kita akan guna Aiza, cuma dia lebih dikenali sebagai Bibliomam. Okey, baik. Aiza, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, baik. Sihat. Sekarang berada di mana lokasinya? Sebab mana dah tahu booktuber, dengar cerita booktuber Malaysia ni bersepah di seluruh dunia. Jadi nak tahu lah lokasi Aiza ni ada di mana kan? Kalau boleh dikongsikan dengan audiens kita pada malam ini. Okey, secara spesifiknya dalam bilik. Lepas tu dekat Miri Sarawak. Saya diberanakkan dan dibesarkan dekat Miri Sarawak. Baik, okey. Mungkin sebagai pengenalan awal lah. Nanti kalau ada tuan-tuan dan puan, anda semua yang sedang mendengar secara langsung ni, kalau ada sebarang komen, nak tanya dan ajukan pertanyaan ataupun nak kongsi pandangan, boleh tinggalkan dalam komen. Tapi sebagai permulaan Aiza, sebelum kita nak telusuri lebih jauh lah perbincangan kita tentang membina keluarga membaca kan, sejauh mana dia akan memberi kesan, sejauh mana dia memberi dampak kepada masyarakat dan sebagainya, mungkin kita boleh mengenali dahulu kan, susuk tubuh seorang Aiza Idris ataupun Bibliomam dengan mungkin secara ringkasnya, mungkin Aiza boleh bagi tahu dah berapa lama menjadi seorang booktuber, apa yang memberi inspirasi untuk menjadi seorang booktuber. Itu mungkin sebagai pengenalan awal dahulu. Okey, saya pun sebenarnya tak berapa ingat macam mana saya boleh involve. Tapi both Bookstagram dengan Booktube, Okay. saya masuk community tu kan macam tu je. Bila Okay. dekat saya kenal Booktube, tema Booktuber ni daripada Bookstagram. Bila Alright. orang share kan apa video-video dekat YouTube ni kan yang cerita pasal buku. Jadi aku pun pergi tengok, okay, ada orang cakap pasal buku, then I'm not lonely anymore. Lepas tu tengok, aku type lah Booktube Malaysia lah, ulasan buku lah, sebab nak tengok ada tak community. Jadi masa tu belum ada. Antara yang aku jumpa masa tu Husna, dan aku pun start tengok Husna dalam 2 tahun yang lepas ke setahun lebih yang lepas. Lepas tu aku pun macam acak-acak lah nak try kan. Jadi aku try. Okay. Jadi aku pun try. Masa tu kekok, betul-betul kekok. Biasalah kan pemula kan. Alright. Lepas tu aku rasa macam okay, teruskan. Sebab kalau dalam in real life, family aku ni memang membaca, tapi tak segila aku lah membaca. Jadi bila aku cerita kan, jadi diorang pun macam okay, macam tu, benda tu macam tak terlalu interesting. Lepas tu aku suka macam nak berkongsi lah sisi-sisi buku dalam hidup aku dekat audience. Masa tu aku pun fikir mungkin aku boleh macam overcome aku punya macam public speaking punya fear. Lepas tu stigma masyarakat. Jadi aku pun teruskan je. Jadi inspirasi aku boleh kata mula-mula memang orang luar, orang putih lah. Lepas tu tengok Husna, okay, dia punya reader tone apa semua. Jadi benda tu macam okay, bukan setakat membaca. Buku ni bukan setakat membaca, tapi kau boleh buat macam-macam aktiviti. Buat reader tone lah, buat macam parodi lah segala kan. Jadi aku rasa benda tu macam seronok gila. So aku pun buat. So maknanya kalau di Malaysia yang antara yang awal yang kau jumpa adalah Husna Rizah waktu tu kan, untuk channel macam BookTube ni. Dan lepas tu kiranya kau pun dalam masa sama buat BookTube ni sebab nak mencabar diri kan, sebagai padang latihan untuk public speaking dan sebagainya lah. So which is good untuk orang yang so called gila membaca. Nanti kita akan tengok apa yang dikatakan sebagai gila membaca tu. Tapi agak menarik juga dengan bila tadi Aiza dia sebut tentang
stigma masyarakat. Jadi kita mungkin akan korek lebih lanjut juga tentang stigma masyarakat tu kejap lagi. Tapi sebelum tu Okay. Aiza, kan, kita nak meraihkan rakan-rakan jugalah sebelum kita nak pergi lebih jauh perbincangan malam ni kan. Jadi kita nak raihkan rakan-rakan yang ada Okay. sama-sama dengan kita pada malam ni. Uh, kita kongsikan sikit. Terima kasih Udin Zahin. Ataupun sebenarnya dia ni nama macam-macam nama dia ni, MZZA channel. Dia punya channel Muiz. channel YouTube dia MZZA channel. Kita kenal sebagai Muiz, tapi tiba-tiba kat Facebook nama Udin Zahin. Aku pun tak faham. Tiba-tiba. Yang ni kena raikan tau. Dia Tapi kita sampai memang kena kena bagi raikan, tahu betul. bos dia. Kita kena raikan ni. Dan lepas tu kita ada Baiduri Rosli. Hai Hello everyone. Baiduri. Hai, apa khabar? Adika pun ada juga bersama kita pada malam ni. Hello. Adika. Nurin Insyirah pun ada juga, salah seorang Nurin, hai. buktiba termuda so far yang ada dalam grup kita bersama-sama dengan rakan sekelasnya, Syah. Syah. Kita ada juga, okay, this is Aman Wan. Aiza punya latar jealous. So Aiza punya latar je ke? Aku macam mana? Aku sentap dengan kau Aman. Okay, tak adalah. Okay, Aman kena beli ni dekat Kaison. Oh lama kan. Terus kan, kau tak pasal-pasal Kaizon sponsor kita tiba. Ada Ima Osman pun ada juga. Hai Kak Aiza dan Bang Fiz, terima kasih. Hai Ima. By the way, Ima esok Ima esok akan bersiaran langsung di Instagram beliau dengan booktuber dari Indonesia juga. Jadi boleh check it out. Hood Valley. Hood Book Valley Hood Book Valley. Okay, tak apa. Jadi kita santai-santai dulu boleh Aiza, sebelum kita nak pergi topik kita. Ada Afiani Atika. Hello Aiza. Yang ni pengikut dari Instagram. Aiza je yang dia hello-nya. Aku tak adalah. So dia tak kenal kau Hafiz. Apa pengikut Instagram? So your background is just 100%. Berapa banyak 100% kau ni? Ada juga Muhammad Syidi Muhammad, raikan bersama. Ya betul. Terima kasih kerana sudah bersama dengan kita. New juga, in love with your background. Hari ni memang topik kau kita patut tukar, bukan membina keluarga membaca ni. Kita patut tukar macam mana buat background dalam live lawa. Membina background Okay, baik. Kita kembali kepada perbincangan kita pada malam ni lah. Mungkin Aiza boleh sentuh sikit tentang sebelum kita pergi pasal stigma tadi kan. Tapi awalnya tentang topik ni adalah membina keluarga membaca. Tadi Aiza kata dalam keluarga Aiza sendiri, kau claim diri kau sebagai orang yang paling gila membaca tak? So mungkin boleh kongsi jugalah dengan audiens pada malam ni kan. Apa yang sebenarnya definisi sebagai sebuah keluarga membaca yang ada dalam fikiran kau? Definisi sebuah keluarga membaca. Adakah memang the whole family memang kena gila membaca, ataupun apa sebenarnya definisi yang ada pada kau? Okay, bagi aku sebuah keluarga yang membaca ni, of course dia orang kena membaca lah, tapi tak semestinya jadi avid reader. Bagi aku asalkan ada membaca dan menambah ilmu pengetahuan tu, dah kira konteks tu memang dah kira jadi pembaca lah. Okay. Sebab membaca ni kan menjadikan membaca ni sebagai hobi ialah pilihan masing-masing. Jadi bagi aku, kalau family aku nak ada hobi lain, yang lain okey. Tapi macam aku memang memilih membaca ni sebagai hobi dan hobi. Kau faham tak? Faham. Maknanya semua ahli keluarga memang kena ada membaca ni sebagai satu hobi paling utama lah sepatutnya untuk mereka. Macam tu bukan? Tak. Maksud aku membaca tu sebagai salah satu aktiviti. Okay, kalau ni faham. Maknanya kalau katalah memang dah rasa macam tak ada apa benda sangat nak buat dah, membaca tetap kena ada macam tu. Ya, kena ada. Maknanya kalau katalah contoh sambil tunggu nenek pun boleh membaca, sambil tunggu anak boleh membaca. Betul. Okay, baik. Okay. Tapi kan bila cakap pasal keluarga membaca juga, mungkin kau boleh kongsi juga dengan kita tentang kepelbagaian bahan bacaan daripada keluarga kan? Sebab masing-masing ada minat masing-masing. Mungkin kau boleh kongsi nenek kau suka baca apa, mak kau suka baca apa, suami suka baca apa, kau suka baca apa, anak suka baca apa. So mungkin dari segi kepelbagaian bahan bacaan tu macam mana untuk memenuhi keperluan keluarga membaca ni tadi?
Yang ni individu lah. Kalau macam nenek aku kan, walaupun dia dah 90 lebih tahun umur dia, tapi dia suka belik-belik majalah. Sebab kenapa dia terus belik-belik tu walaupun mata dia pun tak berapa elok kan. Sebab satu, lambat nyanyuk. Okay. Salah satu je lah. Tapi bahan bacaan dia memang buku resepi, buku majalah, buku majalah lah, majalah. Lepas tu kalau mak jarang sikit lah. Dia lebih membaca artikel dalam phone. Okay. Tapi dulu mak saya ada buat macam sajak. Lepas tu ada orang siarkan dekat radio. Tapi tempatan lah, tempatan. Dia lebih suka menulis sebenarnya. Menulis daripada membaca. Tapi dia adalah favourite penyair dia macam tu. Lepas tu untuk macam adik-beradik. Kalau kita orang adik-beradik memang tak jauh daripada thriller. Okay. Lepas tu kalau macam abang dia macam high fantasy sikit lah. Macam Lord of the Rings, dia dah baca semua series tu kan. Tapi dia bukanlah pembaca yang tegar bila dah dewasa. Cuma masa kecil dulu mak selalu bawa pergi perpustakaan kan. Okay. Untuk suami pula, jenis bacaan suami ni dia macam Hadi Fayat dengan Hilal Ashraf. Dia Islamic novel, lepas tu Islamic non-fiction. Untuk anak pula, dia macam baca semua benda. Macam sains, lepas tu dia ada baca classic literature yang illustrated untuk kanak-kanak lah. Lepas tu ada novel, lately dia ada baca novel yang middle grade punya. Alright. Kalau macam aku pula, aku baca semua. Okay. Senang. Tapi mesti ada satu genre yang kau paling kau suka lah kan? Ada tak? Sebab aku punya bahan bacaan tak sama mengikut waktu. Okay. Kalau macam awal pagi kan, awal pagi memang lepas baca Quran ke, lepas subuh baca yang bukan fiction dan Islamic. Lepas tu tengah hari aku baca yang santai sikit, motivational ke, tapi masih dalam rangka non-fiction. Lepas tu malam aku memang suka fiction. Supaya bila kau tidur lepas tu kau berangan sekali ke tak? Depend lah. Sebab kan aku suka thriller sebenarnya. Lepas tu bila baca thriller aku bawa ke mimpi pula. Jadi depend lah. Kadang-kadang aku baca contemporary, kadang-kadang aku baca macam-macam lah. Tapi baca thriller dia kalau bawa ke mimpi dia tak panggil sebagai mimpi tu, dia panggil mengigau. Tak adalah. Tapi kan sebenarnya aku teringat aku ada baca satu artikel ni, tapi aku tak ingat aku baca di mana, berkenaan dengan tadi bila kau sebut pasal dengan banyak membaca ni sebenarnya dia mengurangkan risiko untuk nyanyuk lebih cepat. Jadi cuma aku tak ingat aku baca artikel tu kat mana lah. Cuma aku ada teringat pasal bila kau cakap pasal nenek kau tadi kurang nyanyuk tadi, lambat nyanyuk tu sebab dia membaca kan. Jadi memang sebenarnya bila kita banyak membaca, difahamkan juga memang kita mengurangkan proses untuk mempercepatkan proses untuk menyanyuk tu lah tadi kan. Okey, tapi kita balik pada keluarga membaca juga tadi kan, tentang kepelbagaian bahan bacaan tadi kan. Bila kepelbagaian bahan bacaan ni untuk menepati kehendak nafsu serakah membaca masing-masing ni kan. Nafsu serakah, nampak? Nafsu serakah. Perbelanjaan keluarga. Aku mungkin ada orang sensitif untuk tanya. Minta maaf kalau soalan ni sensitif, tapi saja nak tanya jugalah. Kalau kau nak jawab, kalau tak nak jawab sepulang. Perbelanjaan untuk seisi keluarga membeli bahan bacaan, sebab nak memenuhi keperluan semua orang tadi kan. Macam mana kau melihat perbelanjaan tersebut? Maksudnya adakah memang okey ni wajib memang kena letak, ataupun kalau tak wajib pun tapi at least boleh ada sebahagian yang boleh digunakan ke macam mana? Okey, dia tak wajib, tapi dalam aku mula collect buku ni last year. Okey. Hujung 2018. Jadi bila start balik tu, aku ada bagi tahu suami lah. 2017 macam tu aku bagi tahu aku rasa nak membaca balik. So aku lama reading Islam. Jadi masa tu aku tetap membaca tapi untuk anak je. Masa dari dia baby lah. Lepas tu bila dah start mula membaca kan, suami pun tak ada letak berapa, tapi dia automatic jadi macam dalam 2019 tu kan,
Dalam sebulan tu adalah 300 macam tu. Dan masa aku mula balik membaca, bila aku dapat passion aku semula tahun 2017 tu, aku ajak suami aku. Sebab dia bukan avid reader sebelum tu. Jadi aku pun cari bahan bacaan untuk dia dalam masa yang sama. Selalunya aku dulu baca. Bila aku rasa macam okay, yang ni dia boleh hadam, aku suruh dia baca, jadi dia okay. Lepas dia dah mula cintakan buku, dia dah mula nak jadi avid reader, dah pick up lah. Jadi kita orang pun macam bajet tu dalam 300 sebulan. 2019. Lepas tu jadi tak terkawal. Tak kawal Bila ada yang ni Big Bad Wolf sale kan. Walaupun dia orang langsung tak pernah datang dekat Miri, tapi aku selalu cari PS, personal shopper. Lepas tu jadi 500, jadi terlebih lah. Lepas tu aku pun cakap, aku pun sedar lah. Sebelum suami sedarkan, aku sedar dulu. Aku beritahu, macam banyak gila dah. 2019, bila dah passion tu dah datang balik betul-betul kan. Aku pun cakap, lepas tu aku baca buku Hassan Al-Banna. Jadi Hassan Al-Banna bagi tahu, perlunya, salah satu nasihat Hassan Al-Banna ni, dia cakap, kena adakan perpustakaan dekat rumah dan khusus untuk setiap individu yang kecil-kecil lah macam tu. Jadi aku pun kita kena buat library dekat rumah. Jadi bila aku dah jadi seorang sundoku, aku dah start beli. Kau macam nak kaitkan dengan yang sesi dengan Ima sebelum ni. Sesi Ima. Sundoku suatu pelajaran. Lepas tu aku pun bagi tahu kat suami aku perlu macam slow down lah, mungkin dalam 100 setengah. Mostly pun buku aku. Lepas tu kalau untuk buku dia orang tak fikir sangat sebab aku yang pilih bacaan sesuai untuk dia orang, sebab aku banyak membaca, jadi macam aku pun tahu macam mana personality dia orang. Yang pilih buku ialah aku lah. Jadi bajet tu semua macam depend untuk aku yang tolong pilihkan. Lepas tu kuranglah sampai 100 setengah macam tu. Dan akhirnya aku, bila tahun ni aku asyik dapat review copies, advance reader copies semua kan. Jadi dah kurang. Aku baru jadi nak tahun masuk ni jadi tahun ni memang sangat kurang. Aku baru nak masuk bab tu sebenarnya sebab seperti yang aku nyatakan dalam kita punya write up kan, copywriting tentang sesi pada hari ni. Mungkin anda yang mana yang mungkin tak tahu, Aiza ataupun Bibliomam juga adalah merupakan seorang pempengaruh buku. Pempengaruh buku ni bahasa Inggerisnya kalau orang nak faham adalah book influencer lah kan. Jadi book influencer ataupun pempengaruh buku untuk setakat ni yang aku tahu 3 lah. Mungkin Aiza ada bagi tahu nak lebih, silakan lah. Times Malaysia, Pansing Singapore dengan One World UK. One World UK kan. So sebenarnya itu mungkin sedikit banyak kita akan tanyakan lebih lanjut tentang bagaimana nak menjadi pempengaruh buku tu nanti. Tetapi sebenarnya tadi nak berbalik pada kenapa ataupun macam mana sebenarnya sorry aku ubah balik soalan. Apakah yang membuatkan kau bounce balik daripada yang reading slump tadi tu? Sebab aku mula reading slump ni lepas habis sekolah. Lepas tu aku kerja. Yang benda aku baca semua pasal property je. So aku kerja dalam property valuer punya company. Lepas tu sampailah aku beranak. Sebelum aku beranak tu aku kahwin lah. Pelik. Masa tu teruskan. Okay. Masa tu bila aku kahwin, suami suruh aku berhenti kerja dan aku pun pindah pergi daerah dia. Daerah dia dekat tempat lain lah, bukan dekat Miri. Lepas tu setahun kemudian aku beranak, ada Asyad, aku mula membaca. Masa tu timbul lah macam kesedaran aku perlu macam, aku teringat balik childhood aku kan, aku sangat suka membaca. Jadi aku nak terapkan budaya membaca tu dalam anak. Jadi itulah yang icebreaker. Kira turning point balik lah untuk ni. Turning point. Okay. Mana kata kalau aku boleh ambil kat sini, tip untuk mak-mak di luar sana, kalau nak keluar daripada reading slump, kena beranak.
Kena Tiba. mana? Tiba. Ya, tak ada. Hal anak ni hal yang sangat sensitif. Jadi dia sebenarnya atas rezeki masing-masing. Jadi Betul, uh, betul. untuk kes Aiza ni kebetulan alhamdulillah, bukan kebetulan lah, maksudnya alhamdulillah ada rezeki untuk ada anak dan Hikmah lah. dan timbul rasa untuk membaca semula, mencintai bahan bacaan dan seterusnya menerapkan budaya membaca dalam keluarganya sendiri. Untuk orang lain mungkin yang belum ada rezeki misalnya, mungkin ada cara lain untuk keluarkan diri pada reading Islam tadilah. Okay. Okay. So kita balik pada tadi yang sebagai pempengaruh buku tadi tu kan. Sebab yalah tadi dah ada belanja sendiri 200, 300, 500 dan sebagainya kan. Tapi bila dah jadi pempengaruh buku ni ataupun book influencer ni kan, dengan Times-nya, dengan Pansing Singapore, dengan One World UK je kan. So sedikit sebanyak sebenarnya dah mengurangkan kos perbelanjaan kau buku sendiri, betul tak? Sebab berkotak-kotak. Kalau kalian yang sedang menonton siaran langsung ni boleh pergi ke YouTube channel Bibliomum. Nanti si Aiza ni dia ada kongsi video dia unboxing menyah kotak beberapa buku dari Times lah, dari macam-macam tempat yang dia dapat tu. Distributor. Dari distributor. Jadi korang boleh tengok sebahagia mana dia dekat situ kan. So okay. Mungkin boleh kongsi lah kot dengan audience kan. Sebenarnya macam mana boleh sampai tahap boleh jadi seorang pempengaruh buku untuk 2-3 tempat ni kan? Apa yang sebenarnya yang kau buat? Kalau boleh kongsi lah. Tapi kalau nak simpan rahsia tu seorang-seorang supaya rezeki simpan seorang je punya, tak payahlah cerita kan. Tapi kalau tak kisah untuk orang lain pun menerima rezeki yang sama, silakan. Okay. Aku belajar benda-benda sponsored ni kan, review copies dengan ARCS lah, Advanced Reader Copy, daripada menonton booktubers luar negara. Lepas tu macam syok je, macam seminggu sekali pun ada buku baru orang hantar kan. Lepas tu aku pun study lah apa benda ni, betul ke boleh dapat buku free. Lepas tu aku pun okay, rupanya dapat. Jadi aku fokus pada membangunkan Bookstagram. Okay, faham. Jadi dalam 1,000 lebih aku punya followers, naik pergi 2,500. Dalam 2,500 tu aku DM lah dia orang. Dah tu tanya boleh tak review satu title ni. Lepas tu dia pun tengok, masa tu aku tengah belajar buat flat lay dengan seorang flat lay guru ni lah. Jadi dah buat cantik-cantik kan. Jadi dia orang pun reply. Dia orang suruh Times Singapore ni suruh email Times Malaysia punya executive marketing. Jadi aku pun sebab aku dah study benda ni, jadi aku dah buat resume tak? Oh, power. Dah buat resume. Aku macam nak suruh semua ahli komuniti BookTube Malaysia ada resume lepas ni. Macam menarik ke idea ni kan? Okey, teruskan. Iklan sekejap. Masa aku fokus nak bangunkan Bookstagram, maksud aku bangunkan Bookstagram ni ialah menarik lebih banyak followers secara organik. Dengan dalam di samping tu aku memperbaiki penulisan book review aku lah, dan cuba mempengaruhi orang lain. Sebab aku suka buat benda yang mendatangkan hasil. Jadi aku teruskan buat. Lepas tu dalam resume tu bukan je aku bangunkan Bookstagram, tapi aku ada blog. Aku ada Twitter. Masa tu aku ada Tumblr, ada FB page. Dan dekat Goodreads ada macam satu rating system. Dia macam dalam 100 Malaysian, siapa yang most followed, siapa yang most popular reviewer. Semua tu ada. Jadi aku screenshot semua tu, masukkan dalam aku punya resume. Lepas tu aku tanya boleh tak review satu title ni. Yang tu psychological thriller rasanya. Jadi aku minat sangat kan. Aku punya macam favourite genre lah. Lepas tu aku bagilah semua link untuk social media. Jadi dalam 24 jam dia evaluate aku punya Instagram untuk Times lah. Terus pagi tu dia kata dah dapat masuk influencer list. Kemain. Waktu tu kau punya followers berapa banyak 2.5. Waktu tu apa? 25? 2.5. Ingatkan 25. Kalau 25 followers boleh dapat. Boleh dapat macam aku macam dah terlebih layak Lepas tu unfortunately dia orang tak ada title yang aku nak lah. Tapi dia kata okay, nah ni
katalog kau pilih. Aku pun macam ada katalog. Siap boleh pilih-pilih siut. Okey, lepas tu? Lepas tu aku bagilah masa tu malu-malu lagi. Mintalah satu dua title je. Dia pun terus hantar. Since Faham? aku fast reader, speed reader kan. Hmm. Aku boleh baca cepat dan review cepat. Jadi dia pun macam okay. Dia satisfied. Jadi dia nak teruskan collaboration tu. Jadi Faham? bulan demi bulan ada je lah katalog-katalog. Jadi boleh pilih dari sana. Faham? So itu antara proses anda yang sedang menonton ni, yang mana-mana booktuber ataupun bookstagrammer yang sedang tonton secara langsung ni juga, bolehlah ambil manfaat daripada ni. Sila bayar kat aku lepas ni kan. Sebab Dengan kau ni pansing dengan okay, fans. dengan pansing pun kaedah yang sama. Okay, Cuma faham. masa tu kawan aku yang influencer juga, dia cakap pansing ni ada nak cari influencer. Jadi dia bagi direct email. Jadi aku tak payah DM dia orang punya Instagram dan aku just email dekat tu lah orang tu. Dan untuk One World Publication UK, dia orang memang ada link tu. Ada pautan lah. Ada form untuk influencer isi dan request buku apa dekat dia orang punya description tu dekat Instagram. Korang bolehlah try. Ada syarat wajib ke untuk, maksudnya kena buat review dalam bahasa Inggeris saja ke, ataupun dia orang tak Tu kisah? dah tentulah sebab dia dari UK kan, dia mestilah Bukan lepas tu bahasa UK je, maksudnya daripada yang Times Malaysia dengan Pansing juga memang wajib semuanya dalam bahasa Inggeris ke, ataupun tak kisah? tak ada mention lah. Cuma dia cakap kena review dalam 1 bulan dari tarikh penerimaan buku. Faham? Okey, baik. Okey, kita kembalilah kepada topik kita tentang keluarga, membina keluarga membaca kan. Cukuplah tadi sikit-sikit pasal macam nak jadi book review dan sebagainya. Bukan book review, paid review dan sebagainya kan. Selebihnya nanti kita boleh sembang tentang topik tu mungkin di masa akan datang. Okey, kita berbalik dulu kepada topik kita tentang membina keluarga membaca tadi. Sebelum nanti kita akan raikan lagi kawan-kawan kita yang komen dah berlambat-lambat ni juga. Bila Aiza tengok kan keluarga membaca kan, bila tengok yalah keluarga ni adalah orang yang terdekat membaca kan, mungkin kau boleh kongsikan dengan kita juga macam mana sebenarnya kau melihat mereka membaca tu. Macam mana aku nak mudahkan ayat ni maksudnya bila kau tengok contohlah Arsyad lah sebagai seorang anak kan, kau tengok dia mula membaca dan lama kelamaan dia makin minat membaca, dia menjadi seorang pembaca yang tegar misalnya, apa yang kau lihat sebenarnya sebagai proses tersebut kepada anak kau sendiri? Yang tu sebenarnya dalam poin kepentingan membaca lah. Tapi aku nak kongsi macam mana mula-mula macam perasaan yang bawa kepada pemikiran yang pentingnya kepada membaca. Sebab banyak baca buku-buku sirah Nabi dan sebagainya kan, yang memang korang pernah dengar surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang Iqra tu kan. Jadi aku pun macam bila Allah tekankan benda tu, macam Allah sebut perkataan ilmu tu 3 kali dalam surah tu ayat 1 sampai 5 Al-Alaq. Jadi dia tekankan kepentingan menimba ilmu dan membaca. Dekat situ dah macam okey, kenapa Iqra tu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi aku macam okey, benda tu penting sangat. Jadi dia bagi impak yang besar lah. Dan buatkan aku fikir aku kena cultivate macam mana nak spark minat membaca tu. Memupuk budaya membaca. Okey. Lepas tu aku bagi tahu tadi kan, aku ada baca buku Hasan Al-Banna. Jadi dia pun satu tokoh yang dikenali ramai. Macam mana anak-anak dia boleh berjaya. Di situ boleh fikir sendiri kan, macam mana dia sangat pentingkan ada habit membaca dekat rumah, ada perpustakaan khusus untuk anak-anak. Benda tu kalau benda tu tak memberi hasil, dia takkan buat. Jadi macam mana kepentingan bagi aku, kepentingan membaca lah untuk Arsyad yang macam kau sentuh tadi kan, macam Arsyad. Dia macam bila dia membaca ada pengetahuan yang baru. Lepas tu otak pun berkembang dari segi macam akademik. So aku ajar dia awal. Jadi bila dia dekat sekolah,
orang baru je macam kawan-kawan belajar ABC. Dia dah pandai suku kata. Mhm. Jadi dia agak terkehadapan lah. Mhm. Lepas tu bila dah banyak macam dah ada banyak membaca dekat rumah, aku pun selalu bagi tahu kalau kita ada ilmu kena kongsi. Mhm. Salah satunya boleh macam membentuk akhlak dan peribadi anak tu lah. Mhm. Dan lepas tu dalam kemahiran berkomunikasi secara tak langsung kan, bila kita membaca, kita ada baca macam dialog apa semua kan. Jadi bila aku ada travel dengan dia, dia pun macam tak segan silu nak bercakap macam berbahasa Inggeris dengan orang-orang luar dan sebagainya. Jadi bila tengok dia macam berkomunikasi macam tu, membuahkan hasil lah bila pupuk budaya minat membaca ni pada anak. Dan fikiran dia lebih kritis, lebih luas. Bila macam dia baca sesuatu buku, aku akan tanya, Arsyad suka dalam buku ni, Arsyad suka apa? Apa yang Arsyad tak suka? Apa yang Arsyad nak perbaiki? Jadi macam untuk budak 6 tahun nak bagi tahu apa dia tak suka, dia suka dan dia expect daripada penulis tu, fikiran dia kritis lah. Faham tak? Faham. Okey. Hmm, Lagi? ada lagi tak? Okey. Lepas tu sebagai mak-mak kan, bila anak-anak Okey. kecil kan, dah tentu kita nak macam kurang screen time. Macam gadget lah. Jadi dia tak kalau macam anak-anak tak tengok TV sehari gila. Macam apa? Nak juga tengok kartun apa semua kan. Jadi kalau dengan Arsyad dia tak macam tu. Okey. Kau cakap saya kurang screen time tadi tak bermaksud kita nak kena matikan secara langsung sekarang kan? Tak kan? Kan? Manalah tahu aku pun screen time aku 30 minit je kan. Adalah. Kan? Tapi kan okey. Maknanya yalah sebagai seorang ibu dan sebagai seorang mak, maknanya kau boleh melihat dia secara langsung bagaimana sebenarnya dengan proses membaca ini akan memberi dampak ataupun memberi kesan kepada seorang anak dari segi pemikiran, dari segi sikap, dari segi akademik dia sendiri kan. Jadi itu sebenarnya sedikit sebanyak sebenarnya memang sangat membantu lah sebenarnya bagi kalau pada pandangan aku sendiri memang sangat membantu lah. Dan yang soalan aku yang seterusnya adalah tentang apabila anak kau tadi macam tu contohnya kan, bila suami juga ada banyak membaca juga, bila keluarga lain, ahli keluarga lain pun mak ayah abang adik kakak semua ni pun sangat banyak membaca kan. Jadi bila satu pertemuan keluarga lah, kalau kita anggap sebagai satu pertemuan keluarga kan, kalau katalah family gathering ke apa, mesti akan ada banyak diskusi seputar dunia buku yang kalian gulati ni kan. Jadi mungkin kau boleh kongsi dengan kita lah kan, katalah kat meja makan contohnya kan. Selalunya mungkin kalau kat meja makan ni kita akan sembang hal-hal hidup yang biasa contohnya kan. Tapi mungkin korang tiba-tiba sebenarnya tengah-tengah makan bergaduh pasal buku kan. Kan? Tak puas hati dengan karakter yang tengah baca ataupun mungkin tengah diskusikan pasal buku yang korang tengah baca ke. Apa situasi semasa ataupun diskusi yang ada dalam keluarga melibatkan bacaan? Kalau macam aku, suami dengan Arsyad, tak ada diskusi yang terlalu mendalam. Tapi kalau macam bulan Ramadan tu kan, sebab semua orang ada kat rumah dan adik aku pun ada dekat Malaysia. Jadi masa sahur tu kan, lepas sahur je semua tak terus cuci tangan. So apa? Masa tu kalau ada macam isu semasa ke, macam yang selalu provoke dia orang lah aku. Bila aku agak lah. Memang aku suka buka topik yang besar macam feminism, benda-benda tu kan. Jadi macam abang aku dia banyak membaca macam e-buku lah. Bukan not the whole book tapi dia macam artikel and stuff. Macam adik aku pun dia ada macam pinjam buku dari library apa semua yang apa. Sebab kita orang pun macam generally kita orang baca semua jenis buku. Cuma yang kita orang suka tu memang thriller lah. Jadi bila aku bangkitkan tentang feminism ni, jadi aku pun cakap hari tu kan aku baca buku Kim Ji yang 1982. Lepas tu dia pasal yang ni. Lepas aku tengok movie dia, aku menangis lah apa. Lepas aku agree lah dari pandangan seorang perempuan, memang aku macam backup perempuan sikit kan. Jadi abang dengan adik lelaki aku pun macam okay, kita orang ada baca something ni kan. Perempuan ni sebenarnya dia tak boleh macam kau bagi terlalu
kalau difahami pun sifat perempuan kan. Kalau kau kasar sangat nanti patah. Kalau kau tak peduli nanti bengkok. Lepas tu dia orang pun macam okay, dia orang pun ada argument sendiri apa semua. Macam bagi aku bukan nak bergaduh tapi bagi aku memang fun gila lah, fun gila. Tak, aku pun sebenarnya kalau ada perbincangan hangat di meja makan, aku tak anggap dia sebagai satu proses bergaduh pun. Dan sebenarnya soalan tadi tu taklah sebenarnya hanya di meja makan saja. Mungkin sebenarnya berlaku di mana-mana je, dalam katalah tengah lepak tengok TV ke, ataupun mungkin tengah dalam perjalanan dalam kereta ke, mungkin akan ada perbincangan beginilah. Sebab bila masing-masing membaca kan, jadi masing-masing akan ada dia punya own thoughts ataupun dia punya own idea, pemikiran ataupun dia punya pandangan dia sendiri tentang apa yang dia dah baca tu. Jadi mungkin sebab itulah aku tanya soalan tu pada kau tadi. Bukanlah bergaduh sangat pun. Dah tu kalau orang datang kat rumah kan mesti akan tanyalah buku apa baca, sejak bila membaca apa semua. Yang lagi-lagi yang sebab bookshelf yang besar tu tiba-tiba ada dekat luar. Dalam baru macam 2 tahun ni kan baru ada. Sebab tu macam ada yang tak tahu kan, lagi kecil aku membaca. Dia pun tanya, sejak bila? Lepas tu kenapa tiba-tiba banyak ni? Kau dah habis ke semua baca? Jadi aku pun bagi tahu, 2019 je aku dah baca 145 buku. Betul ke? Baca apa? Lepas tu barulah tahu ada yang ahli keluarga lain pun membaca. Macam sebelah ayah aku kan, makcik aku kahwin dengan orang Dutch. Lepas tu dia ni engineer. Dan engineer ni memang banyak membaca. Yang aku suka pergi rumah dia orang memang ada itulah bookshelf dekat tu. Tapi aku tak pernah belek pun. Macam awkward gila. Faham. Buku yang ada dekat sebelah kau tu bukan props kan? Tu memang buku kan? Yang kau dah baca kan? Yang ni review kopi semua. Yang dekat rak ni kalau aku ada dapat review kopi yang baru aku akan letak kat sini. So dekat dengan workspace kan. Faham. Okay, baik. Kita akan bincang lebih lanjut dengan soalan-soalan aku. Tapi again kita nak raikan juga rakan-rakan kita yang ada kat sini. Dan aku nak juga letak benda lagi supaya dapat balik kat aku. Background dan tak apa saya buat juga. Yeah! Tak adalah. Point of the day. Okay, Fasha Azlan. Soalan daripada Fasha Azlan. Macam mana satu keluarga akak minat membaca? So, macam aku bagi tahu dari kita orang kecil kan, adik-beradik, mak selalu hantar dekat perpustakaan. Hari Sabtu pukul 8 sampai 12.30 memang dia tinggalkan je. Okay, itu kira wajib lah. Hari Sabtu tu memang itu aktiviti wajib yang mak kau buat lah untuk kau adik-beradik. Tinggalkan korang kat perpustakaan untuk korang baca. Tak rasa ditinggalkan ke? Tiba-tiba tak ada. Tapi yang ni dia tanya macam keluarga aku je. Kalau macam keluarga kecil kita orang kan macam suami dengan anak, yang tu kita dah bincang tadi lah kan. Macam mana satu keluarga minat membaca tu memang aku yang cuba pupuk minat tu. Faham. Aku nak kena sentuh juga Aman punya komen ni. Yelah, latar bapis pun aku jealous juga lah. Lampu globe baru. Alamak, dia dah sebut lampu globe baru. Tapi dah tersebut dah pun. Ya, tu nampak tu. Tak ada. Okay, teruskan. Baiduri, lampu globe tu lawa. Tak ada kaitan pun, tapi sengaja aku petik, sorry. Nurin suka hadis Fayat. New pun layan semua buku. Nurin cakap sekali lagi, siap ada jadual nak baca buku apa. So, mungkin kau boleh kongsi lepas ni sikit kenapa kau buat jadual tu. Mungkin sebab kau nak letakkan dalam fikiran kau pagi. Maknanya mudah lah, setiap hari kau dah tahu susun jadual kau macam mana kan. Mungkin boleh kongsi sekejap lagi. Tapi kita sembangkan dulu dengan komen-komen daripada audiens lah. New kata nasib baik dalam family, New seorang je yang gila buku. Kalau tak habislah duit. Family macam tu je. Itu pun dia orang marah asyik baca buku and spend weight dekat buku. Marah-marah tu biasa New, tapi kita tetap akan beli buku kan, so tak boleh kat apa lah. Fasha kata bestnya dapat satu keluarga yang supporting. Alhamdulillah. Adika so, macam yang ni pun abang aku yang belikan. Apa tu? Kau punya rak? Tak. Siapa? Aku punya ni lampu. Lepas lampu tu, abang kau belikan. Yang ni. Sangat. Yes. Aku geram je dengan benda lah tu. Apa hari panggil? Book stopper apa?
Book stopper. Si ada nama Book stopper lagi. kan. Uh-uh. Itulah. Lepas tu Adika, Imam Hasan Al-Banna beri anak-anaknya 50 kursi, Kursi. Betul. 50 kursi sebulan untuk beli buku-buku kegemaran mereka. Terima kasih untuk Hmm. faktanya Adika. Cinta di rumah Hasan Al-Banna. Joklin, mini library impian dari dulu, insyaAllah ada, amin. Lepas tu, ya betul, kalau ikutkan Joklin kata padu pengaruh yang berjaya, betul. Istilah sasar untuk influencer, kalau kalian boleh semak di Pusat Rujukan Persuratan Melayu, PRPM, adalah memang pempengaruh. Dan sebab tu saya guna pempengaruh dalam copywriting. Diana Wong kata nice reading table. Okay, apa lagi? Lepas tu dia orang ni Niu dengan Akima kata belajar buat resume lepas ni. Tak apa, itu kita boleh bincang dalam grup Di BookTube belakang Malaysia nanti. tabir. Okay, ni Niu tanya, kena ada followers ramai juga ke Tak. kalau masuk dalam listing? Dia ada tetapkan tak? Contoh macam kena 5,000 followers ke atas ke, ataupun macam mana? Ada tak dia orang Tak kongsi ada. dengan kau? Tak ada. Sebab Jadi ada antara yang influencer lain yang dalam 500 lebih followers je. oh ya. Yeah. So Tapi antara ada sebab lah kenapa dia orang kena pilih. Mungkin dia orang ada blog yang lama-lama kan. Faham. Okay, faham. Okay. Pujian daripada Syah. Contoh book influencer yang pemurah dengan tips. Dan tips yang diberikan adalah komprehensif. Gitu. Lepas tu Ima, bagusnya jadikan Imam Hasan Al-Banna sebagai idola. Imam Hasan Al-Banna memang tokoh yang bagus untuk dicontohi. Cuma sayangnya beliau tidak sempat menulis atau membukukan karya yang banyak semasa hayat beliau. Betul, sedih. Itulah sebenarnya kan, bila walaupun jauh sikit daripada topik kita bincang ni, tapi inilah sebabnya kenapa macam aku sendiri contohnya kan, dalam masa sama kenapa aku sangat menggalakkan orang untuk menerbitkan buku. Tak kisahlah kalau melalui penerbit ataupun suara terbit juga, self-publish ni sebab itulah. Kadang-kadang dalam hayat kita ni kita tak tahu bila kita sempat nak menerbitkan buku kita. Itu yang pertama. Tapi yang keduanya juga sebenarnya kan, Aizah dan kawan-kawan yang ada kat dalam ni, sebenarnya bila katalah mungkin sepanjang hayat dia menulis juga sebenarnya. Cuma koleksi tulisan dia tu mungkin tak mungkin bersepah lah, maksudnya merata-rata dan sebagainya. Itulah fungsinya juga kalau beritahu kepada bakal waris, bagi tahu kepada pewaris misalnya, ada simpan tulisan kat sini dan sebagainya. Jadi pewaris-pewaris ni kalau ada kesedaran untuk menerbitkannya ataupun menghantarkannya kepada rumah penerbitan dan sebagainya, itu akan membantu kepada penulis tersebut lah untuk ada hasil karyanya diterbitkan setelah dia meninggal. Okay, seterusnya Afiani kata, that's me and my family during eating. Talk about things yang boleh debate. Okay, ada soalan lagi tak? Aku nak tengok soalan lah daripada ni. Oh, okay. Soalan daripada Rashila Nur Ain. Isteri kepada Aman Wan. Dari usia berapa dedahkan Arsyad supaya membaca buku yang advance daripada usianya? Ada tip untuk pengaruh kanak-kanak yang sudah edit dengan gadget supaya boleh membaca, supaya suka membaca? Ada dua soalan daripada Ilham. Usia berapa dedahkan Arsyad untuk membaca buku yang lebih advance daripada usianya? Dan ada tak tip untuk pengaruh kanak-kanak yang kiranya nak larikan sikit pada gadget ni lah? Oh, okay. Sebenarnya baru tahun ni, masa dia 6 tahun, ada satu buku yang Times hantar dekat dia. Sebab dia pun influencer. Influencer cilik. Jadi dia orang ada hantar satu buku ni. Apa? Dia orang ada kategori influencer cilik Dia orang memang ada reviewer untuk children books. Wow, menarik. Okay, teruskan. Sorry. Jadi rasanya baru tahun ni. Tapi tahun lepas masa dia umur 5 tahun, aku dedahkan dia dengan middle grade punya classic literature. Tapi dia macam satu page perkataan. Lepas tu satu page ada illustration lah. Jadi tu kira dah macam advance. Tapi dalam tahun ni lebih advance sebab dia baca macam novel. Dan tak ada illustration langsung. Jadi bila dia baca satu chapter, sebab hari-hari
Kalau sebelum ni aku selalu bagi macam setengah jam untuk membaca saja. Jadi sekarang aku bagi 2 chapters, baca 2 chapters, lepas tu kita akan bincang, bagi tahu mama apa yang Okay. terjadi, apa nama karakter dan sebagainya. Okay, Lepas tu faham. ada tip untuk pengaruh kanak-kanak yang sudah edik. Jadi macam Mm-mm. tadilah aku cakap kan, kena letakkan masa. Kena set masa. Lepas tu kalau macam yang dah addict dengan gadget tu memang kena buat sikit-sikit lah. Kena buat sikit-sikit. Mungkin secara rahsianya potong internet tu ke, Potong potong internet. wifi ke. Tapi bukan potong betul-betul lah. Acah-acah lah. Faham. Tapi aku rasa Lepas tu yang lepas tu sorry. Teruskan. Lepas tu. macam Asyad, sebenarnya aku ada bagi macam screen time juga. Tapi Mhm. selalunya tak ada handphone jarang lah. Mhm. Cuma kena ada sistem 5 more minutes, 4 more minutes, 3 more minutes. Macam tu. Jadi bila dia dah terbiasa dengan benda-benda tu, walaupun bukan Mhm. dengan gadget, mungkin dia bermain dekat macam taman playground lah. Jadi Mhm. bila bagi tahu okay 10 more minutes. Jadi dia tak akan macam mana? Dia tak akan Hacker lah. tantrum lah. Dia tak akan tantrum. Sebab Oh, dia dia dah akan tantrum. tahu sistem masa. Sebab budak-budak ni dia tak ada jam satu. Dia tak reti nak baca jam satu. Jadi Okay. bila didedahkan dengan masa, jadi dia tahu macam 10 minit, 5 minit macam tu. Mhm. Tapi aku rasa tip yang kau bagi tadi tu dengan baca 2 chapter lepas tu bincangkan, baca 2 chapter bincangkan. Aku rasa itu agak menarik dan memberi kesan sebenarnya kepada proses pembacaan itu sendiri, sebab kalau kita hanya biarkan dia baca saja, mungkin dia Ha. akan at the end of pembacaan tu mungkin nanti dia akan tetap akan bertanya kepada kita misalnya kan tentang buku Ha. tersebut. Tapi bila kau buat dia Discussion. secara berperingkat-peringkat macam tu, aku rasa dari segi daya takkulan ataupun daya pemahaman dia sendiri tu agak lebih lagi berbanding dengan dia dah hadam semua satu buku, baru nak kena ingat balik chapter 1, chapter 2, chapter 3 misalnya. Betul. So dia jadi which is bagi aku agak bagus lah tips tu. Jadi Kalian dia boleh ikut. cetus daya pemikiran dan kita boleh tengok comprehension level dia tak kat mana. Betul. Baik. Bagus, banyak tips mak-mak malam ni tuan-tuan dan puan. Kita teruskan dengan soalan daripada Haris Iskandar. Macam mana cara untuk kekalkan momentum baca buku untuk anak-anak? Contohnya apa jadual bacaan bibliosan? Banyak fokus untuk anak-anak malam ni Bagus. Macam aku bagi tahu tadilah, sebelum ni kena tetapkan waktu. Kalau kena mula sikit-sikit. Kalau macam masa dia belum start sekolah kan, sebelum tidur. Tu pun yang aku bacakan. Sebab benda ni aku start buat masa dia umur 3 bulan. 3 bulan. Jadi dia dah terbiasa. Tapi kalau korang yang macam anak dah umur 6 tahun tapi baru nak start, tak apa juga. Mesti kalau macam sebelum tidur tu mungkin 1 muka surat, 2 muka surat dan kita yang mesti baca. Tapi dengan cara yang macam read out loud dengan facial expression semua. Jadi dia menarik. Jadi secara tak langsung bila buat hari-hari sikit-sikit tambah lagi dia punya tempoh membaca tu akan dapat kekalkan momentum tu lah. Sebenarnya aku rasa kan mungkin boleh tambah lah, walaupun aku mungkin tak berapa nak layak cakap soal ni sebab aku bukannya keluarga kan. Bukannya maksudnya tak ada anak-anak lagi lah. So tapi mungkin daripada pemerhatian aku sendiri ataupun daripada bacaan dan sebagainya, mungkin aku boleh kongsi juga sikit dengan bacaan untuk kanak-kanak ni adalah betapa pentingnya kita sebagai mak ayah ni untuk menguasai teknik storytelling tu sendiri. Yang kau sebut tadi tu lah, baca, mengekspresikan dialog, misalnya mimik muka kan. Kalau tak boleh buat mimik muka, sila buat Memoji. sila buat memoji macam Aiza kan. Tapi maksudnya yang tak faham memoji tu boleh pergi check YouTube Aiza, korang akan tengok memoji Aiza. Tapi maksudnya sebab aku tengok banyak dekat YouTube channel yang diorang sebenarnya ada je ajar teknik-teknik storytelling dan sebagainya. Jadi mungkin boleh menguasai storytelling tu untuk menceritakan kepada anak-anak sebelum dia boleh ada kapasiti untuk membaca dengan lebih banyak lah selepas ni kan. Mungkin itu boleh jadi salah satu kot. Dan variasi lah, kena ada variasi. Sebab dari dia kecil, ada buku yang boleh dibawa mandi, which is bath book.
Lepas tu ada buku yang boleh dia macam bila-bila dia boleh pegang, boleh renyok, which is cloth book, fabric. Okay. Lepas tu boleh juga beli meja yang ada ABC kan apa semua. Jadi Faham? ramai yang tak tahu sebenarnya ada bath book. Macam aku cakap tadi kan. Dia macam dekat Hmm. bath book tu dia ada macam satu hose. Mhm. Di illustration dia ikan paus. Jadi Hmm. bila picit air masuk, lepas tu kau Oh, picit ya? lagi air dia keluar. Okay. Buku Wow, tu menarik. pasal ikan paus lah. Jadi Aku bila ingatkan yang bath book ni apa dia cuma apa waterproof je. waterproof. Lepas tu dia macam ada aktiviti lah. Jadi masa dia mandi, aku baca dia pun ketawa-ketawa. Entah apalah dia ketawa. Mak dia lucu agaknya. Menarik sebab yalah macam itulah bila kau sebut pasal bath book tadi aku duk ingatkan dia hanya waterproof saja. Rupanya dia ada aktiviti juga. Tapi bab yang Mm-mm. kain tu betul sebab anak saudara aku sendiri memang ada. Dan jadi memang jadi bantal busuk dia dah sejak dari dulu sampai sekarang. Ada satu ni yang buku kain tu kan. Dia Ah, memang jadi bantal busuk lah. Dia memang bawa ke mana-mana. Kan? Uh, tercakap sangat saudara lah sini. Okey, ah. soalan daripada New. Sebelum kita nak mengakhiri sesi dengan beberapa soalan pasal stigma masyarakat tadi, ada tak ahli-ahli Hmm. keluarga yang lain yang tak support family Kak Aiza dengan minat membaca? Tak ada. Memang Tak semua ada. kan? Ah. Jadi memang patutnya topik kita bukan lagi membina keluarga membaca ni. Memang keluarga membaca. Tiba. Ada yang tak membaca tapi dia orang suka tengok hobi yang membaca ni lah. Faham? Hmm. Ya, New terus nak cari bath book. Uh, Ya Allah. Sila. Walaupun buku untuk kanak-kanak tak ada masalah. Kau boleh guna dekat bilik mandi kau sendiri. Tak ada masalah ni. Okey. Sikitlah kita soalan-soalan dengan respons tadi. Kalau ada lagi lepas ni boleh teruskan. Tapi kita balik kepada sikit tentang stigma masyarakat tadi. Membina keluarga membaca kan. Okey. Apa yang kau tengok contoh? Mungkin ada dua soalan kat sini. Pertama, macam mana kau melihat reaksi orang sebab bila keluarga membaca ni definitely kau akan ada rak buku yang banyak, koleksi buku yang banyak dan sebagainya, sama ada dekat dalam bilik, ruang tamu dan sebagainya kan. So bila orang datang ke rumah kau, apa reaksi mereka terhadap keluarga membaca ni? Faham? Faham tak soalan dia? Okay, pertama Ah. so apa reaksi orang luar bila dia masuk ke rumah kau, dia akan wish kan, korang ni gila membaca. So itu apa reaksi yang biasa kau terima. Yang kedua, sebab kita cakap tentang stigma masyarakat juga, sebagai seorang bookstagrammer, sebagai seorang booktuber, sebagai seorang pempengaruh buku, dan anda adalah seorang Nicobis. Dan anda, ini bukan Aman Wan punya ni tapi aku bagi tahu sebagai seorang Nicobis, sebagai seorang Nicobis dan juga mempunyai saluran YouTube yang ada bunyi kentut di situ. Macam mana kau menafikan stigma masyarakat ini? Jadi ada dua soalan tadi. Okey, soalan pertama reaksi. Hmm. Semua yang berkunjung dekat rumah aku kan, satunya reaksi soalan lah, macam reaksi dia orang dan dia orang cakap wow, okay, macam korang cakap tadi kan, wow, korang ni membaca rupanya. Something macam tu. Lepas tu dia orang lebih curious macam mana bila ada masa baca banyak buku macam tu. Sebab dekat bookshelf dekat luar tu, semua buku tu hampir semua aku dah baca. Jadi macam macam mana ada masa untuk baca, macam mana nak buat kerja-kerja rumah apa semua kan. Lepas tu aku pun bagi tahu aku dah buat sebagai gaya hidup satu. Lepas tu kira macam pendapatan juga. Jadi kena ada timetable lah untuk semua tu. Okay, tu soalan pertama. Soalan kedua, untuk menyah stigma masyarakat tentang Nicobis yang membaca, yang ada booktube dan personality dia tak macam tak macam yang not your expectation. Okay. Masa mula-mula aku buat first video, kalau kau ada tengok, memang satu awkward gila, satu macam aku tertahan-tahan. Aku tertahan-tahan macam bila aku tertahan aku macam macam jadi lepas tu aku berfikir kau tertahan nak cakap kan, bukan tertahan lain kan? tertahan nak cakap, tertahan nak keluarkan personality aku yang betul. Okay. Faham? Okay, teruskan. Jadi tentang stigma tu macam mana tak adalah yang macam direct bagi tahu macam sepatutnya kau tak
berperwatakan macam ni, tak ada lah, tak ada. Tapi aku notice kawan-kawan aku yang dalam circle aku yang macam selalu pergi kuliah agama, selalu pergi talaki apa semua kan, macam Geng-geng usrah ni. okey, jarang lah usrah. Aku biasa pergi kelas-kelas agama. Okay, alright. Ingatkan geng-geng Ah, usrah aku. Lepas tu diorang pun macam okay, kau buat, so lately kan ada buat aktiviti agama lah dekat rumah. Jadi diorang pun kata, oh kami ada tengok, saya ada tengok Kak Aizah punya booktube, betul ke? Betul, diorang pun macam sebut booktube kan. Okay, diorang tahu booktube, benda booktube ni diorang tahu. Paling Lepas tu tak ada kau berjaya membuatkan dia orang tahu tentang booktube tu. Okay, Ah, lepas tu? lepas tu kawan satu pun lah editing dia, lepas tu ada bunyi kentut lagi. Memang bila tengok kan jarang jumpa kan. Jarang Okay, jumpa, faham. dah lama tak jumpa macam rindu lah boleh tengok dari skrin tu Kak Aizah yang betul. Faham. Jadi kalau macam tentang stigma, setakat ni tak ada kena stigma lagi lah yang direct. Indirectly mungkin ada macam adalah yang bau-bau je sikit, tapi aku tak ambil pot sangat. So bagi aku kalau kita nak sampaikan sesuatu, kalau kita berpura-pura menjadi satu watak, membawa satu watak, dia takkan sampai. Jadi kalau macam walaupun bernikab, aku pun ada humor. Aku pun manusia biasa yang tahulah boleh berkentut. Sengal. Itu menjawab kepada apa sebenarnya soalan aku tadi, tertahan-tahan cakap tu atau tertahan-tahan lain tu. Inilah Aman dia faham apa yang aku maksudkan. Tertahan-tahan, okey, sekarang terjawab dari mana datangnya bunyi intro montage. Tapi ya, tak dinafikan lah, which is yalah, kadang-kadang kita ni orang tend to dia panggil apa? Judge his books by its cover. Yes, persepsinya datang daripada hanya luaran semata ataupun hanya mungkin dengan sekali pandang macam itu saja. Tapi selebihnya sebenarnya kita kena lebih banyak meneroka ruang-ruang lain yang ada dalam perbincangan yang Aizah nyatakan tadi, ataupun boleh tengok video-video Aizah seterusnya. Jadi korang boleh tengok sebenarnya bukan sebab sesi kentut sebenarnya, tapi sebab apa yang dibawakan dalam perbincangan ataupun apa yang dibawakan dalam perkongsian Aizah, sama ada dalam siaran langsung maupun di video-video dia, itu yang sebenarnya lebih boleh kita ambil sebagai nilai tambah pada malam ni dan juga akan datang. Sebab tu kita kena lebih banyak membaca. Jadi kita boleh kenal personality manusia-manusia yang lain. Kita boleh lebih menerima dan faham macam mana. Jadi kita boleh live in diversity macam tu. Kita. Okay, dah tu aku nak sentuh satu benda. Sebab tadi semuanya berkisar tentang anak kan. Okay. Kenapa aku nak pupuk minat membaca asyad lah semua dekat asyad. Okay. Jadi ni aku nak sentuh memupuk minat membaca untuk suami pula. Sebab tadi tak sentuh kan? Tak sentuh kan? Sebab dia aku bukanlah pembaca tegar. Lepas tu? Dia bukanlah pembaca tegar kan sebelum ni. Jadi bagi aku apa yang kepentingan dan kebaikan bila dia pun sama-sama membaca, sebab kita orang ni macam mana LDR, macam long distance relationship, bukan long distance relationship macam tu lah, macam marriage lah, long distance marriage. Jadi bila dia bekerja, tempoh dia bekerja tu agak lama. Jadi macam bila kita orang berjauhan, masing-masing ada untuk mengisi waktu lapang lah. Selalunya buku yang yang aku dah baca, aku akan bekalkan untuk dia. Jadi bila hantar dia dekat airport kan, aku pun bagi tahu nanti ada masa kita kena bincang buku ni. Jadi benda tu jadi aktiviti. Apa? So yang dia baca tu baca buku terpakai lah. Anda kau pakai tak, sebab kau cakap buku yang kau bekalkan tu yang kau dah baca kan, jadi macam buku terpakai lah. Aku tahu je, tapi aku faham lah maksudnya. Tadi kau bagi baca buku yang kau dah baca supaya nanti dia dengan kau akan dapat buat aktiviti yang kau cakap tadi adalah berbincang tentang buku tersebut. Jadi maknanya korang ada topik yang boleh dibualkan. Itu maksud kau? So bagi aku tak suka macam berbual kosong. Macam kalau suami ada kan, kalau dia ada macam Cik Kiah tu hari tu dia baru je beli gelang emas. Dia tu baru je beli sport rim. Aku tak suka cerita yang remeh-remeh macam ni, yang tak membina langsung, yang tak ada macam kena mengena lah. Jadi aku suka macam ada sesuatu yang untuk dibincangkan dan discuss lah untuk mengeratkan lagi hubungan macam tu.
So kalau orang jumpa kau memang no small talks lah. Dia tak boleh nak apa, no gossiping, no small talks, no benda-benda such thing lah. Small talks okay, tapi gosip aku tak layan benda gosip ni, boring lah. Faham? Peringatan kepada anda semua yang di luar sana kalau nak berhubung dengan Aiza lepas ni. Lagipun satu Lagipun satu tambahan, bila dia dah minat membaca, dia pun macam kalau aku nak beli apa-apa, beli buku, okey aku faham. Sebagai pembaca aku faham kau kena ada buku ni walaupun ada 100 lagi belum baca, belilah. Betul. Kan? Tengah-tengah kita sembang ni dah nak ujung-ujung ni kan. Tinggal dah memang sejam dah pun tiba Dora masuk. Kan? Dora masuk. Betul. Betul. Tiba-tiba Dora masuk. Juga boleh argue secara intelek. Entah sebenarnya tadi dia masuk lagi awal. Mungkin lah kot. Tapi ni baru dia komen. Tapi kalau dia dah masuk lagi awal, selalunya dia komen lagi awal. Terima kasihlah Dora kan. Sudi bersama-sama kita juga malam ni walaupun jauh di Jerman tu kan. Okay. Kita dah hujung sesi sebenarnya. Tak apa Dora, kami faham je kalau lambat pun, tak apa. Kita dah hujung sesi ni. Mungkin ada tak sikit lagi yang kalau aku boleh bagi dalam masa like 1 minit 2 minit lagi kan, ada tak lagi yang kau rasa kau nak sentuh tentang keluarga membaca ni tapi yang mungkin aku ataupun audiens tak tanya, tapi kau ada benda yang kau nak kongsikan, ada tak lagi? Bagi aku kalau kita boleh membina satu keluarga yang membaca ni, boleh macam secara personal, kita boleh tambah macam pengetahuan. Lepas tu di samping hanya pergi bila nak outing lah. Kalau macam hujung minggu, sebab membaca ni kita orang buat macam lifestyle. Jadi hujung minggu, instead of pergi shopping mall, buang duit dekat shopping mall, tengok-tengok yang macam benda yang tak ada tambah nilai untuk hidup, kita orang pergi macam book cafe ke, macam pergi library ke, bookshop ke, instead of tempat-tempat yang macam tak bagi nilai tambah lah. Kecuali kalau macam Asyad, memang kita orang ada bawa pergi playground, pergi main basikal apa semua kan. Cuma kita orang memilih selain aktiviti rekreasi macam tu, kita orang ada aktiviti buku. Faham? Maknanya memang ada aktiviti khas untuk buku lah. Itu yang sebenarnya membuatkan keluarga ini boleh dijadikan sebagai keluarga membaca. Tiba. Lagipun bagi aku kan, it's a warm feelings bila macam malam-malam kita orang duduk, ada kopi, ada Milo dekat sebelah. Lepas tu masing-masing buka buku. Aku rasa macam inilah satu family yang aku bayangkan aku nak ada. Ni jenis family yang aku dari kecil aku macam bayangkan mak ayah duduk sama-sama baca buku, something macam tu. Kalau kita selalu tengok kan macam dalam drama ke movie luar negara kan. Macam tu, aku seronok, bila aku tengok tu aku macam impikan, tapi tak sangka pula jadi kenyataan. Faham? Mungkin boleh Dora ada kongsi sikit pengalaman dia ni kot. Kita ada 30 minit quiet reading time. Menarik. Ni maksud kau dengan keluarga kau ke macam ni Dora? Kita ada 30 minit quiet reading time. Aku rasa dia dengan anak-anak dia. Faham? Okay. Di 1 minit yang terakhir yang boleh aku bagikan kepada kau, apa yang kau boleh ceritakan ataupun kongsikan dengan audiens sedikit tentang BookTube Malaysia? BookTube Malaysia. Apa yang kau rasa tentang BookTube Malaysia? BookTube Malaysia ni general sangat lah soalan kau. Ada spesifik sikit tak? Berbeza bila kau menjadi seorang booktuber tanpa komuniti dengan sekarang ni dah ada komuniti BookTube Malaysia. Apa yang kau rasa bila tentang komuniti BookTube Malaysia ni? Apa yang sebenarnya membantu kau untuk meneruskan langkah sebagai booktuber ke dan sebagainya lah. Macam itulah, kind of. Okay. Bila dah ada komuniti ni, bila ada hari-hari yang malas, hari-hari yang rasa macam tak ada motivation nak buat kan. Jadi kawan-kawan pun bila tengok kawan-kawan buat, aku pun jadi nak buat. Lepas tu disebabkan benda reading is our passion, jadi kita macam nak invite orang lagi. Jadi bila ada komuniti ni, dia orang sangat supportive. Kalau korang suka baca buku, nak cakap pasal buku dan family kita korang tak baca buku, korang kena join BookTube sebab ni lah. Komuniti best. Dia orang cakap community best, lepas tu ada macam-macam karakter. Itu dah sasar lah, memang ada macam-macam karakter kan. Tapi tak, ni sebenarnya
soalan aku pada engkau dan juga pada beberapa orang lain sebelum ni dalam siaran langsung tentang komuniti Book Malaysia ni, bukanlah maksudnya kita nak membangga-bangga diri dalam ahli komuniti sendiri, tidak. Tapi maksudnya kita nak beritahu juga supaya di luar sana, anda yang mana yang mungkin mencintai dunia buku, mencintai membaca dan sebagainya, ada this kind of community yang jadi support group kan. Kumpulan sokongan untuk kita meneruskan aktiviti pembacaan, dan masa sama kita menggalakkan orang membaca juga, dan dalam masa sama kita mengetengahkan karya-karya para penulis dan juga penerbit tempatan. Sebab itu kita nak rancakkan industri lah macam tu. Kalau ikutkan Dora ni kata ada kawan nak sembang pasal buku, Dora nanti tunggu giliran kau untuk live, nanti aku tanya soalan tentang komuniti Malaysia ni kan. Tapi ada kawan nak sembang pasal buku memang seronok lah. Hidup Book Malaysia, insyaAllah, amin. Okay, terima kasih Aiza kerana dah bersama-sama dengan kita dalam tempoh 1 jam lebih ni untuk membincangkan tentang membina keluarga membaca, dan adalah hal-hal lain sikit yang kita capahkan dalam perbincangan pada hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan kita, dan juga Sama-sama. terima kasih kepada audiens kerana sudi bersama-sama dengan kita juga dan sangat aktif memberikan respons dan maklum balas. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami di komuniti BookTube Malaysia untuk siaran-siaran langsung yang akan datang. Kalau anda juga berminat untuk mengikuti ataupun menyertai komuniti ni, boleh hubungi kami pada bila masa. Aiza sendiri boleh message dia untuk tanya. Kalau segan nak tanya saya, tanya Aiza. Kalau tak segan nak tanya saya, silakan, boleh saja. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di siaran langsung yang seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Tiba kan? Tapi aku punya ni tak ada aura api tu lah. Itu Aku yang ni. Tapi okey, ya betul. Sebagai penutupnya boleh ke siaran langsung, boleh ke YouTube channel Bibliomam sendiri untuk tengok koleksi untuk tengok video-video Aiza yang ada. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.